Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini Ustaz nak mengajar sambungan daripada Akidah tahun 4, iaitu dalil beriman kepada kitab. Okey, kita tengok slide seterusnya. Okey, kat sini kita boleh tengok dalil nakli. Apa itu dalil? Dalil bukti. Nakli ni dalil daripada Al-Quran. Nakli ni daripada Al-Quran. Al-Quran daripada siapa? Daripada Allah lah. Okey, jadi kat sini dalil nakli bermaksud bukti daripada Al-Quran. Maksud dia kat situ. Bukti daripada Allah lah. Okey, Ustaz baca tentang dalil beriman kepada kitab. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulih والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Kat sini, wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab Al-Quran. Jadi kat sini Allah suruh kita beriman kepada kitab. Jadi buktilah. Dalam Al-Quran dah dinyatakan bahawa kita wajib beriman kepada kitab Al-Quran. Siapa tak percaya, dosa lah. Dosa besar dan boleh jadi orang kafir. Yang telah diturunkan kepada Rasulnya Muhammad SAW dan juga kepada kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripada itu. Dan siapa yang kufur ingkar kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan juga hari akhirat, maka sungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Surah An-Nisa ayat 135. Jadi Ustaz ringkaskan jelas kat sini bahawa kita wajib beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada hari akhirat, dan percaya kepada malaikat. Kalau kita tak percaya pada Allah, kafir. Kalau kita tak percaya pada malaikat, jadi orang kafir. Kalau kita tak percaya pada kitab, kita jadi orang kafir. Kalau kita tak percaya pada Rasul, kita jadi orang kafir. Kalau kita tak percaya pada hari akhirat, kita termasuk orang kafir yang sesat. Lagi jauh. Jadi jelas kat sini. Kita tak nak kena percaya juga kitab Al-Quran ni. Kalau tak, kita termasuk orang yang sesat dan kafir. Okey, kita tengok slide seterusnya. Dalil akli. Dalil ni maksud dia bukti. Akli ni maksud dia akal. Dalil dari segi akal. Akal siapa? Akal manusia lah. Setiap umat mempunyai kitab suci masing-masing. Okey, jadi setiap manusia, agama ada kitab dia lah masing-masing. Begitu juga dengan agama Allah. Agama Allah, agama siapa? Agama kita lah, agama Islam. Agama Allah ialah agama yang menyembah Tuhan yang satu. Okay, kalau agama lain tu dia ada banyak Tuhan. Tapi agama Islamnya hanya ada satu Tuhan, iaitu Allah. Agama Allah mempunyai kitab samawi. Kitab samawi ni Al-Quran lah. Kitab samawi adalah kitab dari Tuhan. Dan ia bukan ciptaan manusia. Jadi Al-Quran ni bukan Nabi Muhammad yang saja-saja reka. Bosan lah. Kita buat kitab lah. Tak boleh. Nabi Muhammad bukan pembuat Al-Quran. Semua tu Allah yang hantar melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Bukan daripada Nabi Muhammad lah Al-Quran. Al-Quran tu daripada Allah. Allah memberikan kitab kepada umat manusia sebagai panduan hidup di dunia agar berjaya menghadapi ujian dunia. Jadi apa tujuan Allah turunkan Al-Quran? Supaya kita dapat mengharungi ujian dekat dunia ni. Dan tahu macam mana cara menjalani hidup dekat muka bumi ni. Panduan hidup lah. Sebenarnya Al-Quran ni adalah panduan hidup. Kitab-kitab samawi ni ada 4 lah yang kita wajib tahu. Nanti Ustaz terangkan lah pada slide seterusnya. Okay, kita tengok slide seterusnya. Okay, kat sini kita tengok kitab Zabur. Diturunkan kepada Nabi Daud. Kalau orang putih panggil David. Daud.
Kitab Zabur diturunkan untuk Nabi Daud dalam bahasa Kipti. Okay, kita tengok slide seterusnya. Kita boleh tengok kat sini kitab Zabur Nabi Daud. Kita Ustaz bacakan dalil dia. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Jadi dalam ayat ni, dalam surah Al-Isra ayat 55, dalam ayat ni maksud dia, dan Tuhanmu wahai Muhammad lebih mengetahui akan sekalian makhluk. Jadi dalam ayat ni Allah menerangkan bahawa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Makhluk di langit apa dia? Malaikat lah. Di bumi apa? Jin, manusia, haiwan, semua Allah tahu. Apa dalam hati kita pun Allah tahu. Kita tak tipu Allah lah. Dan sungguhnya Allah melebihkan Nabi di atas Nabi yang lain. Maksudnya kat sini, ada Nabi yang dapat kitab. Macam Nabi Daud ni dapat kitab Zabur. Nabi Muhammad dapat kitab Al-Quran. Ada setengah Nabi tak dapat pun kitab. Macam tu. Tapi Allah mengetahuilah kenapa dia bagi pada Nabi yang ni, kenapa dia tak bagi. Ada sebab-sebabnya. Kita tak boleh lah banyak mempersoalkan Allah. Kenapa Allah tak bagi kitab ke Nabi Adam? Kenapa gitu? Tak boleh. Allah lebih mengetahui daripada kita. Kita tak boleh persoalkan apa yang Allah buat. Okay, kita tengok slide seterusnya. Taurat Nabi Musa. Moses. Kalau orang putih panggil. Orang Yahudi panggil Moses. Moses ni Nabi Musa lah. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa dalam bahasa Ibrani. Kita tengok slide seterusnya. Seterusnya kitab Taurat Nabi Musa. Kita bacakan dalil dia. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين حادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Okay, Ustaz simpulkan teruslah maksud dia, panjang sangat tu nak baca. Dan sungguhnya kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa dan kepada orang-orang Yahudi. Nabi Musa kitab Taurat diturunkan kepada orang Yahudi. Jadi pendeta-pendeta ni macam imam-imam lah. Macam kita panggil imam. Jadi Allah turunkan tanggungjawab kepada orang Yahudi supaya menjaga kitab dia. Kitab Taurat ni jaga sendiri. Jangan ubah kok suka je. Jadi Allah cakap kat sini, wahai kaum Yahudi, kamu kena buat apa yang Allah telah suruh dalam kitab Taurat ni. Dan jangan kamu ubah kitab kamu sesuka hati. Jaga dia elok-elok. Rasa macam tak suka hukum ni, ubah. Tak boleh. Dan jangan kamu terpengaruh dengan dunia. Allah nasihat wahai Yahudi, jangan terpengaruh dengan dunia. Untuk mendapatkan nikmat yang sedikit. Contohnya ada pemerintah, dia tak suka hukum ni, dia pun suruh, wahai pendeta Yahudi, macam Tok Imam lah, ubahlah sikit kitab tu, saya tak suka hukum ni, kalau ubah saya bagi duit. Kitab Taurat ni. Jadi Allah laranglah benda ni daripada orang Yahudi buat, ubah kitab sesuka hati.
Okey, kita tengok slide seterusnya. Kitab Injil Nabi Isa. Kalau orang putih panggil Jesus. Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan untuk umat Nabi Isa. Dalam bahasa Syria ni, kitab Injil. Okay, kita tengok slide seterusnya. Kitab Injil Isa, Jesus. Ayat surah Al-Maidah ayat 46. Saya bacalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. Maksudnya, dan kami utuskan Nabi Isa ibni Maryam mengikuti jejak langkah mereka, Nabi-Nabi Bani Israel, untuk membenarkan kitab Taurat yang diturunkan sebelumnya. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil yang mengandungi petunjuk hidayah dan cahaya yang menerangi, sambil mengesahkan benarnya apa yang telah ada di hadapannya dari kitab Taurat, serta menjadi petunjuk dan nasihat pengajaran bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Jadi kitab Injil ni dia menerangkan kitab sebelumnya ini adalah kitab yang betul lah. Kitab Injil ni diturunkan kepada Nabi Isa. Jadi ayat Al-Quran ini menerangkan bahawa betul lah kitab Injil ni diturunkan kepada Nabi Isa. Kita tengok slide seterusnya. Kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Al-Quran untuk semua umat manusia yang beragama Islam. Kalau kitab-kitab sebelum ni untuk umat-umat tertentu saja. Kalau Al-Quran ni untuk semua sekali manusia atas muka bumi ni yang beragama Islam. Okay. Dalam bahasa Arab. Al-Quran ni dalam bahasa Arab lah. Kita tengok dalil dia. Okay, seterusnya dalil kitab Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Qulillah syahidun baini wa bainakum. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. Saya simpulkan je lah maksud dia kat sini, bahawa Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril. Jadi Allah menerangkan bahawa kat sini, wahai Muhammad, kamu haruslah percaya bahawa Tuhan ini hanyalah satu. Tiada dua, tiada tiga, tiada empat. Okay, Tuhan hanyalah satu. Wahai Muhammad, kamu kena percaya bahawa Allah ini hanyalah satu. Tiada Tuhan selain Allah. Itulah isi daripada ayat ni. Ustaz simpulkanlah, ringkaskan. Jadi jelaslah bahawa kat sini, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kita semua wajib percaya bahawa Allah itu esa, hanya satu. Tiada dua, tiada tiga, tiada empat. Okay, itu saja daripada Ustaz. Kita sambung pembelajaran kita pada masa yang akan datang, insya-Allah.